Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-kubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in. Shaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma rzuqna mutabatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa filan wa ibratan wa amalan salihan. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Encik Kasmani bin Ngarpani selaku pengacara majlis merangkap ketua kampung, merangkap pengerusi. Yang dihormati Tuan Imam Surau, yang dihormati Tuan Bilal, imam surau yang berhampiran, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapare kapeh waras alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang mulia.
ya ini majlis taman-taman surga, ya ini majlis sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis mulia ini sebagai salah satu bukti yang kita ini cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya terbaca di dalam kitab Al-Bayan yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor pada tahun 1429 Hijriah, bermakna lebih kurang 13 tahun lah, lebih kurang itulah, ya 13 tahun 14 tahun, yang mana diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir. Pada satu masa bapa saudara Nabi, salah seorang bapa saudara Nabi, ya ini dia beriman pada Allah dan Rasul. Dia beriman apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ibnu Abbas. Dia telah mimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi juga, tapi dia tak beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi Ibnu Abbas ni, ya, Sayyidina Abbas ni dia mimpi, ya, bukan mimpi macam saya. Saya kalau mimpi lain pula. Petang tengok cerita Hindustan, malam mimpi Hindustan. Itu saya lah tuan-tuan. Petang pergi majlis walimah, malam mimpi jadi pengantin. Itu saya mungkin. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni, lagi-lagi Sayyidina Abbas ni, dia mimpi jumpa Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ni angger dino diberitakan kena seksa yang amat berat. Angger dino. Ya teno dino jemuah satu Ahad Senin, jemuah satu Ahad dululah. Ahad dino Senin ai orang. Ahad, Selasa, Rabu, Khamis, jemuah satu. Tiap-tiap hari diberitakan dalam mimpinya Abu Lahab ni diseksa. Tapi hari Senin diberi keringanan. Setiap hari Senin diberi keringanan. Ya Abu Lahab, kenapa hari Senin kamu diberi keringanan? Kerana pada hari Isnin dulu dalam masa hidup aku, apabila aku mendapat berita, aku dapat seorang anak saudara lelaki yang namanya Muhammad. Aku suka banget. Melayu pergi rumah jiran-jirannya ketuk pintu, aku dapat anak saudara. Aku dapat anak saudara lelaki, aku dapat anak saudara lelaki, ketuk pintu bagi tahu. Suka banget dapat anak saudara. Malah diceritakan Abu Lahab telah membebaskan seorang hambanya yang bernama Suwaibah. Suwaibah ni dibebaskan oleh Abu Lahab kerana untuk menjaga anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Suwaibah adalah salah seorang ibu yang menjadi ibu susuan Rasulullah. Tapi sekejap aja. Ibu susuan Rasulullah yang lama, Halimatus Sa'diyah. Oleh kerana Abu Lahab ni, walaupun dalam masa Rasulullah telah dewasa mengajak manusia mentauhidkan Allah supaya mengakui Nabi Muhammad pesuruh Allah, Abu Lahab ni sebagai penentang. Tapi oleh kerana pada waktu lahirnya Rasulullah, dia gembira sampai bebaskan seorang hambanya Suwaibah, Allah Ta'ala bagi keringanan setiap hari Isnin, tuan-tuan. Itu dinyatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang telah disusun, yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir. Itu Abu Lahab. Dalam Quran pun disebut tabat yada Abi Lahab wa tab. Bacalah sampai akhir apa maknanya. Jadi tuan-tuan, itu Abu Lahab diberi keringanan menyambut hari kelahiran junjungan besar kita. Maksudnya Abu Lahab ni walaupun dia tak beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dia pernah gembira, pun diringankan seksanya. Apatah lagi kita tuan-tuan mengadakan majlis sambutan Maulidi Rasul. Mungkin perancangannya bukan pagi tadi saya rasa ni. Mungkin dah sebulan 2 bulan dah rancang. Kita ni wis arep maulid ki wis ora PKP meneh.
Wis 2 tahun orang gawe, beri kurang 2 tahun ayo. Ki kena gawe yuk kita gawe wis rancang. Mungkin 2 bulan 3 bulan. Kira kita nyeluk sapa ya penceramah iki. Masa ni penceramahnya sing di TV. Rupa-rupane kok sak gede-gedene awake, ya. Saya nak masuk TV juga tuan-tuan, tapi tak muat. Ya, apa yang ada lah tuan-tuan, nasiblah tuan-tuan datang hari ini. Tapi tak apalah tuan-tuan, kata guru saya, Ustaz, siapa saya tengok? Ustaz Ishak Nur. Apa dia kata? Setidak-tidaknya kalau kita pergi majlis ilmu ni, setidak-tidaknya kita dapat 5 perkara. Tak dapat 5 pun salah satu kena dapat lah. Jangan sampai orang entuk. Pertamanya kita pergi majlis ilmu, dapat ilmu. Itu pertama. Yang kedua dapat pahala. Dua ni penting lah. Ilmu dengan pahala. Niatnya nak mencari keredaan Allah, insya-Allah dua-dua dapat. Ya. Jangan niatnya pertama nak makan apa je malam ni. Bukan tak boleh-boleh, tapi nanti dapat makan aja. Tapi kalau niatnya kerana mencari keredaan Allah, dapat pahala, dapat ilmu, entuk mangan, entuk ngombe, dapat jumpa kawan kan. Tapi niatnya kerana nak makan, you dapat makan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli maknawa. Setiap perbuatan itu disertai dengan niat, dan Allah Ta'ala membalas mengikut apa yang diniatkan. Yang pertama, kalau boleh dapat ilmu. Nombor 2, dapat pahala. Nombor 3, setidak-tidaknya dapat makan. Wis mangan urung? Wis. Nek urung ya kena mangan. Seorang di Senen ni lah nek kon mangan, arep mangan. Maulid ni tuan-tuan, kalau tak ada makan ni cemplang jugalah. Pelik jadi kata orang. Okey, sambutan Maulid pada malam ini dimulakan dengan selawat dan kemudian ceramah. Lepas ceramah, berakhirlah ceramah tadi, maka berakhirlah majlis Maulid Rasul di peringkat kampung ini. Boleh beredar balik. Agak-agak macam mana? Orang patut tenan, wis ceramah 2 jam loh. Balik kok tung air dak ono panganan langsung. Orang patut, betul. Tapi sebenarnya tak ada pun tak apa, yang penting majlis ilmu tadi tu dapat hadir, dapat pahala. Ataupun datang majlis ilmu makan aja. Dengan tuan-tuan dah makan tadi nasi biryani kambing, maka berakhirlah majlis maulid kita pada malam ini. Tuan-tuan kata juga tak? Ini maulud ke mulut ni sebenarnya ni? Kata juga tuan-tuan. Jadi setidak-tidaknya malam ni kita dapat ilmu, dapat pahala, dapat makan. Kalau boleh nombor 4, kata guru saya, dapat bungkus. Itu kalau dapat bungkus lah. Tak dapat tak apa. Ada satu lagi, dapat sampul. Sampul ni tak semua orang ya. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa. Yang penting dapat pahala dan dapat ilmu. Tuan-tuan hadir pada hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan duduk gitu. Ni orang yang rumah kita penak ni. Geletak-geletak ngono delok TV sambil ngombe kopi gebres ke apa, makan cekodok, enak kan. Tapi tuan-tuan sanggup datang duduk. Boh apa sing diomong ke Ustaz Kamal ki, selalu petuk ning warung Tapi tuan-tuan sanggup duduk. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, salah satu cara tuan-tuan sayang, membuktikan tuan-tuan sayang pada Rasulullah. Kerana apa? Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya daripada Jabir, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Apa kata Rasulullah? Muliakanlah para alim ulama. Saya bukan orang alim ya, saya bual-bual aja. Maksudnya orang lain yang nyampaikan. Saya ni bukan orang alim, bual-bual, bukan nak ceramah, jauh sekali. Cuma nak ajak mengingat di antara satu sama lain. Terutamanya nak mengingatkan telinga yang paling dekat dengan mulut saya. Telinga siapa? Sayalah sendiri ya. Dan banyak kelemahannya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang muliakan para alim ulama, rajin duduk dalam majlis ilmu, mereka itu adalah pewaris Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi.
Sesiapa yang memuliakan ulama, berarti mereka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Siapa yang memuliakan ulama, bermakna dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Bermakna tuan-tuan, kita kena rajin duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan duduk sekarang ni tuan-tuan, duduk walaupun turu duk apa? Turu ngono reti-reti wes entek. Dapat pahala tuan-tuan. Dapat pahala. Kita duduk dalam majlis ilmu ni dapat pahala, dapat diampunkan dosa, dan hati kita sebenarnya tengah dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disedari. Sebab tu orang Jawa kan ada kata, tombo hati ana limang perkara ni, kaping pisan baca Quran nan maknane, kaping pindo salat wengi lakonano, kaping telu ungkang soleh ampudono, kaping papat udu wenting ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Faham apa ora? Faham? Alhamdulillah. Saya nak buat album juga, tapi takut orang tak nak beli. Kalau beli pun Pak Imam Tuan Ketua Kampung beli pun terpaksa. Malu kalau tak beli. Dia kata, wah tuku ya tuku jugalah. Ini rumah boleh campak ke ya. Sebab tu saya tak nak buat album. Ya. Apa maknanya tuan-tuan? Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat banyakkanlah berpuasa. Yang kelima zikir malam banyakkanlah. Teng. Tak ada lagunya. Itulah diuraikan nanti panjang sangat. Saya ambil nombor 2 tadilah. Nombor 3. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Bermaksud berkumpul dalam majlis ilmu. Tuan-tuan balik nanti buka kitab Fadail Amal, tajuk Zikrullah, hadis yang ke-12. Tuan-tuan ada handphone? Gepeng ono apa dah? Kok meneng kape-kape dok ono ya? Gepeng ono apa dah kape ki? Oh no, gepeng ki apa toh? Kilo. Gepeng ki Jawa, Melayu ni tipis. Jadi aku celuk ki gepeng. Nek ustazku, Ustaz Ghazin, setan gepeng dia ngomong. Tapi jangan jadikanlah setan. Kita tak salah gunakan gepeng ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tak salah. Kita set gepeng ni pukul 4 pagi. Kan dia ada alarm bunyi. Dia kejut bangun. Oh bangun nak qiyamul lail, betul? Apa tu? Tengok ceramah Ustaz Kazim, Ustaz K. Contoh. Itu ceramah. Bagus tak? Bagus. Tak jadi salah guna gepeng ni. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya. Untuk mendekatkan diri kita pada Allah ni, apabila buka kitab Fadail Amal, apabila besok kita dibangkitkan setelah berlaku hari kiamat, dihimpunkan di padang mahsyar, ada segolongan manusia ni Allah Ta'ala muliakan kedudukan. Dimuliakan oleh Allah golongan ini, wajahnya bergemilapan, wajahnya ada nur, bercahaya. Walaupun dekat dunia hitam si tampuk manggis. Macam saya lah. Kan Nabi Adam ni dijadikan daripada berbagai jenis tanah. Buka dalam kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-21 tak salah saya. Nak cerita tu panjang. Ada dicampur tanah liat ono, tanah gambut ono tanah bukit yo ono, tanah pasir yo ono. Sing hitam-hitam si tambuk magis ki mungkin tanah gambut lah. Sing putih-putih ki mungkin tanah liat. Sing abang-abang kaya wong Amerika Latin ya mungkin tanah bukit, wallahu a'lam. Dekat dunianya hitam si tampuk manggis.
Walaupun dekat dunianya pakai bedak RM2.40. Pernah nampak RM2.40? Merah kan? RM2 tak dapat dah sekarang. RM2.40. Bedak murah aja. Pakai minyak rambut pun pakai minyak makan. Tapi jangan pakai minyak jelantah. Habis nanti semut dekat rambut. Walaupun dekat dunianya dia hitam si rambut manggis, pakai makeup yang murah, tapi Allah Ta'ala bangkitkan besok wajahnya bercahaya, berdiri di atas mimbar macam pentas ni lah. Ni pentasnya kayu, pun mahal juga kayu ni, sekaki berapa? Ya? Dulu kata orang kayu, rumah kayu ni ketinggalan zaman. Sekarang orang rumah kayu ni kaya sebenarnya. Beri kayu macam ni, cuba sekaki berapa? Kira je. Berdiri di atas mimbar pentas yang diperbuat daripada mutiara. Larang apa orang mutiara? Wah, ni paling sidik, murah lah menanggap ya. Murah. Mahal. Wajahnya bercahaya, berdiri di atas mimbar yang mulia, dia buat daripada mutiara. Lalu orang yang tak dapat macam tu dia rasa cemburu. Siapakah mereka ini? Orang ini dalam masa hidupnya bukan para nabi. Orang ini dalam masa hidupnya bukan para rasul. Orang ini dalam masa hidupnya bukan mati gugur syahid. Orang ini orang paling sidik dulu. Ngatah ya bareng-bareng. Ngapek sawit je bareng-bareng. Lungo rewang je bareng-bareng. Contoh, kaya aku juga tapi aku kok orang itu. Dia kok itu, tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Ini translate lah. Aku kok orang itu mengkarun dia juga. Urut sak kampung. Kenapa dia? Rupa-rupanya orang ini Allah Ta'ala muliakan. Kenapa? Orang ini dalam masa hidupnya daripada kampung lain. Macam malam ni saya tengok orang Sepang Gaduh ada. Tapi bukan gaduh-gaduh ya adik-adik Sepang Gaduh. Orangnya guyup-guyup semua. Orang Parit Sepadan pun ada. Parit Kuda pun ada. Ini kalau nak sebut ni tak habis-habis pula. Yang tak disebut jangan kecil hati pula. Oh tak kamu saya tak kebut. Daripada kampung lain, daripada keluarga lain. Ono anak Haji Nasir, ono anak Jantan, ono anak Kang Kaci Ali, ono anak Haji Ngarpani. Ada? Ono Haji Kang Kaci Abu. Ada? Daripada keluarga lain, daripada kampung lain, berkumpul dalam satu tempat. Tempat apakah itu ya Rasulullah? Hilakuzik. Majlis-majlis mengingati Allah. Termasuklah majlis ilmu, termasuklah sambutan maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ilmu ni kita kena upgrade. Macam gepeng ni, kita kena upgrade, betul? WhatsApp kita pun kena upgrade. Tuan-tuan nak gunakan nak pergi jalan jauh sekarang kan pakai GPS, betul? Saya ni tuan-tuan, jalannya tak jauh. Oma saya cakap, abang ni kalau jalan Muar Batu Pahat. Paling jauh pergi Melaka. Syukurlah, ada juga bang nak ajak jalan. Ada orang tak jalan langsung. Kau ni kan ngajar tiap-tiap hari, tak tahu syukur. Terus diam aja, habis cerita. Saya pernah pergi Melaka, pergi lalu AMJ, saking rajinnya berjalan. Nak balik cari AMJ tak jumpa. Muar Jasin tu, lebuh raya, macam lebuh raya tu lah. Muar Jasin tu kan, tak jumpa. Jadi saya guna GPS. GPS saya tak update. Ya Allah, dipusing-pusing, lalu tangkap pusing sana, lalu jalan balakung mana, belasaan yang pokok kelapa sawit, arek ngundur ya wedi, kau tekan di milu wai. Sampai sak jam. Nek sak jam kita tekan Melaka, tekan Marwis tekan lo, lalu MJ yo. Belasaan mu neng dia aku dak reti. Berojol pula. Keluarnya dekat Jasin. Oh jauh betul. Saya tak salahkan handphone. Sebab saya tak upgrade. Pernah saya pergi nyubutan dekat Puntian, pergi seorang. Saya type alamat. Sudah sampai ke destinasi. Saya tengok kanan kiri kubur.
Berhenti dekat kubur. Insaf saya. Rupa-rupanya dia tak tepat. Sikit aja ke depan sikit baru jumpa rumahnya. Ilmu ni kita kena upgrade. Kalau tak belajar macam dah pandai. Kalau tak belajar macam dah pandai. Tapi kalau kita belajar makin banyak tak tahu. Bukan tuan-tuan semua kenteng. Belajar. Ibaratnya kata guru saya, kalau kita berenang di laut. Berenang di laut, kita berenang ke depan, ingatkan sampai ke tebing. Apabila sampai ke tengah, berenang lagi, kok mandak luas, tak nampak tebing. Contohnya lah tuan-tuan, ni cerita betul, bukan cobaan. Satu masa saya diamanahkan jadi fasilitator, etok-etok lah. Etok-etok tahu? Konon-kononnya lah. Suruh jadi membimbing program praktikal solat yang sempurna. Jadi satu kumpulan tu saya handle lah. Ada orang lama, saya tak cakap orang tua ya. Orang lama tu 60-an, 70-an, 50-an. Ada anak-anak muda, ada budak-budak budak-budak sekolah menengah lah, sekolah rendah dia sikit. Saya terangkan syarat-syarat sah solat. Antara syarat-syarat sah solat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Siapa yang boleh terangkan saya hadas besar? Ustaz. Wah, komputer. Saya ngetes saja tak suruh jawab pun. Ada pak cik ni, Tuan Haji ni, tapi confirm bukan orang Parit Sidik. Umurnya dah 60. Ustaz, saya satu hari satu malam hadas besar 7 kali. Wah, saya pun pelik juga ni Tuan Haji ni. Haji pengantin baru ke sampai 7 kali satu hari satu malam? Ustaz ni apalah. Saya wis duduk lah. Wong mai wis dak ono. Habis kalau duduk kenapa sampai satu hari satu malam 7 kali ada besar? Kau air mani ke? Contoh. Ustaz ni gelodok pula. Dengan saya gelodok pula. Gelodok tahu gelodok? Yang loya juga lah. Gini Ustaz, saya ni kalau minum air, TO ke, kopi O ke, tak boleh campur susu cair. Kalau susu tepung saya tahan, susu cair tu. Saya kalau minum susu cair, campur teh ke, kopi O ke, Nes ke, perut saya memulas. Buang air besar sampai 7 kali. Oh, sampai goyang pula di sini. Rupa-rupanya dia faham. Buang air besar, hadas besar tu maknanya buang air besar, kata dia. Betul ke tak ni? Betul? Wah, kacau. Salah. Baik dia upgrade, dia belajar lagi. Umur 60 dia nak pergi belajar lah. Belajar lagi. Kalau dia tak belajar sampai bila nak betul? Sebab-sebab yang mewajibkan mandi junub contohnya. Mandi wajib. Pertama, bersetubuh, keluar air mani, darah haid, darah nifas, wiladah. Mati orang Islam selain daripada mati syahid, okey juga. Lepas tu saya terangkan lagi. Ini cerita betul ya, bukan cobaan. Betul-betul. Rukun mandi wajib ada 2. Pertama, niat. Kedua, meratakan air pada seluruh anggota badan. Tempat-tempat sulit. Kulit-kulit berlipat dekat bibir-bibir, sebab tu kena cangkung, air kena sampai. Orang lelaki lagi kena tahu. Kalau perempuannya mandi tak betul, suami kena tanya besok. Lagi kalau isinya ada cawangan, 2 besok tuntut. Takut pula nanti. Apa dia tuan-tuan? Pertama, niat. Niatnya apabila air sampai ke salah satu anggota badan. Contohnya lafaz niat. Nawaitu huslal mafruḍu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Contohlah. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Dalam hati, lintasan hati apabila air sampai ke badan. Tiba-tiba ada seorang pakcik angkat tangan. Ustaz, saya mandi kotak sama macam Ustaz. Saya mandi gunakan tempayan Ustaz. Saya ambil gayung, saya niat Allahu Akbaru kabira.
Saya pun sambung, walhamdulillahi katsira. Benar Ustaz. Ya memang benar, itu doa iftitah. Bukan niat mandi wajib. Yang kau baca Allahu Akbar kenapa? Wang mandinya hadas besar, Allah yang maha besar. Habis naik mandi ciri, Allah yang maha kecil. Terus menengcep ni. Umurnya dah 50 lebih. Yang perempuan semua diam aja, ingatkan faham semua. Lepas habis nak makan, orang Batu Pahat ni roman tuan-tuan. Ada majlis ilmu makan. Ni tengok ni, belum ceramah dah makan. Alhamdulillah. Saya nak pergi makan, ada perempuan pula menangis. Ustaz, ya Allah, saya ni kalau nampak perempuan menangis, oi, lagi sedihlah saya. Pula yang nangis single mother pula tu. Tahu pula single mother? Ibu IT lah, ibu tunggal. Ustaz, saya dah janda 5 tahun Ustaz. Wah, saya lagi seram pula ni. Dia ni nak aku tolong ke apa ni? Aduh. Ustaz, saya hidup dengan arwah suami saya 30 tahun Ustaz. Tak campur akil balik lagi Ustaz. Ustaz, saya mandi kok tak sama yang Ustaz ajar. Saya mandi tak sama yang macam Ustaz ajar. Yang niat dalam hati tu, lintasan hati tu yang saya bimbang kok tak sama. Cuba Ustaz semak saya baca ni. Dia pun baca. Orang tua ni kalau belajar sungguh-sungguh. Mai budak sekolah faham tak? Faham aja dia jawab. Betul. Kalau orang tua dia tanya sungguh-sungguh. Ustaz, saya baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baca makcik. Celam celum tanggal suan jerum melbuning kolam. Tuh. Saya dengar ni, betul ke tak makcik baca ni? Celam celum tanggal suan jerum melbuning kolam. Maknanya celam celum tanggal seluar dalam terjun dalam kolam. Ini yang salah je nak. Ini yang salah, bukan yang betul. Makcik ni asal orang mana? Makcik asal orang Johor. Makcik tak sekolah agama ke? Ustaz. Adik-beradik saya 14 orang. Jari pun tak cukup. 10 pergi 4, kan? Jadi saya ni anak sulung. Saya mengalah, adik-adik biar sekolah. Saya tolong mak ayah menoreh. Biar adik-adik sekolah, saya tak belajar tak apa. Habis makcik belajar dengan siapa? Makcik lepas bersalin belajar dengan mak bidan. Yang mak bidan tu gurau-gurau. Yang dia sungguh-sungguh. Sungguh. Nak cerita tu panjang lah tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat, kalau sayang pada Rasulullah, tuntutlah ilmu selagi hayat di kandung badan. Yang kedua, sayang pada Rasulullah yang kedua tuan-tuan, contohilah Rasulullah dalam kehidupan kita. Sebagaimana ayat Quran yang saya baca di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, contoh terbaik kita Rasulullah, bukan orang Korea. Saya ni nyambil-nyambil, saya dah pernah bual-bual dekat sini 3 kali tak silap saya. Tak silap saya 3 kali lah. Surah yang lama pernah, yang baru-baru ni lah tuan-tuan. Anak saya nyambil-nyambil aja, tak sengaja. Nyambil-nyambil tak sengaja dapat 5 orang. Isteri pertama. Nyambil-nyambil tak sengaja dapat anak kembar nombor 3, nombor 4. Masa kecil-kecil suruh gunting rambut, ikut bapaknya senang. Mata satu. Ikut aja. Kita suka mata satu sebab apa? Jimat lah. Tahan sebulan. Betul. Dah besar-besar, dah jadi dah jana, ayah nak ajak gunting, tak payah ya. Kita dah nak berdikari. Ayah pergilah kebun. Kita tak nak nyusahkan ayah kerja kebun. Kita gunting sendiri. Bagi duit aja ya. Minta RM5, tak cukup ya, RM10. Sekali gunting rambut, tepi ni mandes, jambole koyo sarang tabuan. Ini tren Korea. Tren apa? Tren Korea ya.
Suruh pakai songkok, pakai juga. Tapi jangan boleh ketok ning ngarep. So kau pakai serban, lagi lah. Pakai serban apa hukumnya? Sunat, buat dapat pahala. Tinggalkan apa? Rugi. Buat dapat pahala, tinggalkan tak apa, betul juga. Tepat lagi, buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Boleh janggut. Perempuan jangan boleh janggut pula. Ni orang lelaki lah. Sunat kan hukumnya kan? Buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Poligami, buat dapat pahala, tinggalkan rugi aja. Rugi aja, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita contohilah Rasulullah. Contohnya apa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akhlaknya sangat mulia. Dia sangat mengenang kebaikan ataupun dia ingat kebaikan orang yang lakukan terhadap dirinya. Saya nak cerita satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berumah tangga yang kali pertama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, malam pertama Rasulullah ketika dia bernikah dengan Khadijah, dia jemput ibu susuannya. Ibu kandungnya dah tak ada. Betul, Siti Aminah dah tak ada. Ibu susuannya siapa? Halimatus Sa'diyah. Malam pertama pengantin baru diceritakan tuan-tuan, Rasulullah tak tidur dengan Siti Khadijah. Rasulullah bermanja-manja, berbual-bual melayani ibu susuannya Halimatus Sa'diyah tu. Satu malam bergurau-gurau, berbual-bual. Kalau kita ibu-ibu marah ke tak ya? Malam, yang dah jawab dia marah, dah tahu. Bertunang dah 4 tahun. Lain orang dulu. Mbah-mbah saya dulu, cerita mbah saya dah tak ada lah. Bangun, mandi, bisik ngelumban ning parit. Lumban ke penting lumban. Nek lanang lumban, dia orang pelik, wedok lumban. Kon munggah ki masane kon gawe ke wedang kok apa? Ana tetamu datang. Rupa-rupane ana wong Minang bercinta selepas nikah, tuan-tuan, orang dulu. Sebab tu orang dulu kebanyakannya kekal sehingga akhir hayat, kalau boleh ke surga. Sebab dia bercinta lepas nikah, modalnya banyak lagi. Ini kalau bertunang sampai 4 tahun, 6 tahun, sing WhatsApp lain, sing Facebook lain, sing ketemu lain, modalnya wis entek. Malam pertama tak tahu nak cerita apa, dah habis modalnya. Tapi orang dulu dinikah baru cinta, wah modalnya tak habis-habis ya haji ya. Wang saya tengok mbak saya main batuk-batuk dah faham. Nenek saya boleh keluar bawa air, kopi gebres. Aja. Nenek saya boleh faham, dia bawa air. Cuba tuan nanti buat. Boleh tak isi tuan-tuan buat? Nenek saya boleh bawa tuala dengan jubah. Kalau malam saya dengar, ingatkan harimau, ajak tidur. Ini betul lah, tapi tak semua orang. Saya nak cerita apa tadi wis kelalen tuan-tuan Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nak cerita apa tadi? Tentang akhlak Rasulullah. Siti Khadijah tadi ni, malam pertama Rasulullah yang pengantin baru loh, kok bual-bual dengan ibu susuannya. Ibu-ibu gerem apa raya? Kok orang masuk-masuk bilik ki? Wis tak wangi-wangi ni ke lo? Kok orang melbu-melbu? Agak-agak merengkel apa ibu? Diam aja tak. Bagus lah istri tuan-tuan ni. Rasulullah sepanjang malam dia menghabiskan masa dengan Halimatus Sa'diyah. Besok Siti Khadijah dah waktu pagi dia jumpa ibu susuan Rasulullah. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Lalu kata, wahai ibu, aku tak pernah nampak suamiku yakni Rasulullah berbuat baik, paling baik pada seorang perempuan melainkanmu wahai ibu, iaitu Halimatus Sa'diyah. Khadijah tak marah pun.
Malah Khadijah hadiahkan ibu susuan Rasulullah dengan 40 ekor kambing. Tuan-tuan tadi ada sembelih sampai 40. Satu pun dah. Alhamdulillah. Tengok akhlak Rasulullah. Ya Allah. Dia ingat. Dia buat baik di atas jasa yang dibuat oleh Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya, innallaha ja'ala bani adama ala samani hisal minha arba'un li ahlil jannah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan kepada anak keturunan Adam 8 watak. 4 watak daripadanya adalah tanda ahli surga. Jadi saya terangkan 4 watak ahli surga ni. Ya, saya terangkan 4 watak ahli surga. Yang 4 watak ahli neraka tu lawan watak ahli surga. Pertamanya tuan-tuan, tanda ahli surga yang pertamanya iaitu wajhun malihun, wajah yang manis. Wajah yang manis. Jangan pula nanti balik tuan-tuan nak tidur ambil gula sapu dekat mana? Sapu dekat muka. Selalu pakai bedak sejuk ataupun pakai bedak ros. Malam ni abang mulai hari ni tak payahlah beli bedak. Saya sekarang nak tidur, saya pakai makeup gula. Kenapa? Itulah abang suruh pergi dengar ceramah, abang tak pergi. Sebab tanda-tanda watak ahli surga, mukanya yang manis, bukan taruh gula. Muka yang manis ni maksudnya banyak senyum, tak payah modal. Tanda ahli surga dalam masa hidupnya, wajahnya suka senyum. Jadi lawannya muka masam. Elakkan daripada muka masam. Jangan pula tengok Haji ahli neraka. Lah kenapa? Muka haji garam. Siapa yang cakap? Ustaz Kamal. Lah saya pula kena. Kita bukan nak menghukum orang neraka surga tu, bukan kita yang menentukan, Allah Ta'ala. Hadis ini mendorong kita, bukan suruh menghukum orang. Ya, mendorong kita supaya berwajah manis. Wajah manis, jangan pilih-pilih orang. Sebab tu orang, saya tengok tuan-tuan, kedai yang paling layanannya baik, layanan mana? Kedai mana? Saya ni kaki warung tuan-tuan. Sebab pergi kerja pukul 6.30 pagi, balik 11 malam. Memang makannya dekat warung aja memanjang. Cakap aja warung asam pedas, roti canai mana yang lembut, tom yam mana yang sedap. Tanya je lah. InsyaAllah saya boleh jawab. Tapi layanan yang paling layan macam raja, ada rasa lah. Kedai mamak. Oh, layan macam raja. Tapi ada yang macam gangster tu juga. Saya saja kacau. Saya duduk. Saya mau makan apa? Saya mau makan telur lembu. Telur lembu. Agak-agak ada ke telur lembu? Nanti sekejap kata dia. Dia masuk dalam, keluar kejap. Telur lembu sudah habis dah. Jangan nak temberang lah. Mana ada telur lembu dah habis. Kalau telur ayam, telur mata tu ada lah. Tapi layan dia titop. Ini kadang-kadang kita bukan tak nak pergi. Ya Allah. Orang ni kalau niaga, yang layan tetamu, layan klien tu, biar yang wajah manis. Saya duduk kat warung tom yam. Abang nak makan apa? Oh, muka senyum. Ada rasa ke tak? Tuan kampung ada rasa tak? Oh, ada, normal lah tu kalau ada. Adik saya bagi ketua kamu apa? Marah dia tak panggil lagi. Ada rasa ke tak? Ada tuan-tuan. Besok nak pergi lagi. Tadi pergi kedai runcit, dah lah tak senyum. Mentang-mentang saya pakai serban gigi tak ada.
Atok nak beli apa? Aduh, lemah betul. Nak beli apa? Tepung 2 kilo. Setengah kilo je saya beli. Tapi pergi warung tom yam, pakai dah macam ni, abang nak makan apa? Oh, memang ada rasa tuan-tuan. Senyum. Seronok tak? Seronok. Jadi ibu-ibu, seorang perempuan supaya hubungannya lebih akrab dengan suami, kata orang Jawa, amalkan 5E. Bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Orang lelaki pula, kata orang Jawa, kena ada 5 ngah. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Orang lelaki pertama ada ngomahi, sediakan rumah. Dah ada rumah belum? Dah ada, alhamdulillah. Orang perempuan nak masuk surga tak ni? Kok diam aja macam tak anak lah agaknya? Nak ke tak? Nah, ustaz ni maksa orang pula jawab. Jadi ibu-ibu, bakti ni kena patuh pada suami, syukur. Walaupun suaminya buat rumah tak plaster luarnya, syukur. Abang ni nyesal kahwin dengan abang. Kalau tahu kita cari pilihan mak dulu. Oleh kerana abang cinta dengan abang sejak sekolah, pilih abang. Kalau pilih pilihan mak, rupa-rupanya ingatkan driver lori. Rupanya driver kapal terbang. Pilot tu. Rugi betul. Oh, kalau tak rumah kita dah banglo, kahwin abang dapat apa? Jangan. Nak masuk surga tak? Jangan macam tu. Orang lelaki pertama ngomahi. Kedua, ngingoni. Bukan beli binatang ngingoni. Nafkah zahir, pakaian, makan minum kena bagi ikut kemampuan. Nombor 3, ngeloni. Ngeloni tak payah diajar. Kalau nak tambah lagi, kata guru saya, kan ada beras, waras, keras. Ini bukan dalam Quran ya. Ini kata Pak Datuk Haji Kiai, ingat kata saya, di guru-guru, tapi betul juga. Nak tambah lagi, kena ada beras, waras, keras. Ini nanti yang diingat. Tadi ceramah Maulid Rasul apa bang? Beras, waras, keras. Itu yang diingat banyak-banyak ya. Tapi bukan tuan-tuan. Beras maksudnya ekonominya mantap. Mantap lah. Ekonomi kukuh. 2, waras, sehat. Kalau dah kena gaut, tak payahlah nak tambah lagi. Nombor 3, keras. Keras tak payah cerita. Faham ya keras, faham ya? Nombor 4, orang laki kena ngayemi, beri kedamaian. Rasulullah satu masa dia damaikan, masa tu gilirannya di rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah sediakan sup. Di antara kegemaran sup ni, di antara kegemaran Rasulullah dia makan sup. Kalau sup kambing bahagian kaki. Gearbox dengan apa? Gearbox. Tapi kawasan kaki juga kan? Rasulullah ni kalau di antara kegemarannya makan sup. Sayyidatina Aisyah ni masak sup mungkin agak masin. Sakit dicicipi kok masin. Kalau saya ya agak-agak masin tu macam mana? Kue kira mati ni abang apa? Kue kira orang lain apa? Kau abang mati kening darah tinggi. Masak sop kaya lori gelimpang nggo garam ae. Wis 24 tahun nggawe sop ora bener-bener. Wah, disenani santak-santak. Tapi Rasulullah tidak. Makan sop masin dia mendamaikan. Ya Humairah, marilah sini. Tapi tak cakap Melayu, cakap Arab lah. Nanti kalau saya cakap Arab, tuan-tuan bingung pula. Tapi sebenarnya saya pun tak berapa fasih bahasa Arab. Rasulullah, Aisyah dekat. Kata Rasulullah, kita dah lama tak makan suap menyuap. Lalu kata Rasulullah, biar aku suapkan dulu. Kata Sayyidatina Aisyah, jangan ya Rasulullah, jangan. Biar saya suapkan dulu. Aisyah suapkan sup. Rasulullah hirup sup tu dengan senyum. Walaupun masin gila lah. Bukan masin gila, masin betul. Sampai giliran Rasulullah nak nyuapkan pada Sayyidatina Aisyah, baru kena hujung. Hujung apa? Hujung lidah. Oh, masinnya dah dikeluarkan. Tengok lembutnya Rasulullah nak mendamaikan hati isteri.
Kita kadang-kadang, ya Allah, bukan kita lah, saya pergi warung kok tehnya maglek. Teh tariknya sedap betul lah tehnya. Ya orang manis banget, ya orang tawan banget. Lagi senggawi kok ibu IT. Wah, enak tenan lah. Cerita rantai. Lu suruh aku mau ngeteh neng anu gue. Enak tenan teh. Senggawi yo ayu. Wah, puji tak habis-habis. Padahal baru sekali dia minum. Padahal isinya dekat rumah dah 24 tahun dia buat air. Tak pernah sekali pun puji. 24 tahun tu siapa? Saya lah. Tak pernah puji. Cuba balik nanti sekali-sekali puji. Omahnya buat cengkodok. Ya Allah. Buat cengkodok sedapnya. Patutlah hati abang tadi berat. Tuan Ketua Kampung ajak ngeteh dekat kepek kuda Sempang. Dah tak ada lah. Kepek kuda laut ajak ngeteh. Hati abang berat nak pergi. Rupa-rupanya yang buat cengkodok. Ya Allah sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Yang tak nak makan, tak apalah dah makan. Ya Allah lembutnya. Macam tahu zaman tak ada gigi. Sedap. Agak-agak ibu-ibu suka tak? Tiap-tiap hari dia buat cengkodok. Cubalah. Damai tak? Damai. Dan orang laki nombor 5 kena pandai ngayomi. Ini kadang-kadang jarang buat. Ngayomi dengan ngayomi jarang orang buat. Ngomai, ngingoni, ngeloni, tak payah hajo. Tapi yang ngayomi dengan ngayomi kadang-kadang jarang kita buat. Ngayomi beri pendidikan. Tuan-tuan pernah semak bacaan isi sembahyang? Yang sini kejap. Ni malam Jumaat, abang ni tak sabar pukul 9 dah malam Jumaat. Bukan itu yang. Abang malam ni nak semak bacaan tahiyat akhir ayam. Pernah buat? Pernah semak tak bacaan isi sembahyang? Sebelum nak semak, kita kena tahu dulu. Kalau kita tak tahu, macam mana nak semak isteri? Silap-silap kita disekolahkan semula. Tapi kalau disekolahkan semula pun tak apa. Sebab kita guyup apa? Sama-sama. Kalau kita tak pandai mengajar, benarkan isteri pergi belajar. Kalau tak benarkan, tuan-tuan kena ajar. Sebab itu tuan-tuan, masjid dan surau, ini bukan nak nakut-nakutkan jawatan kuasa masjid dan surau, pengusi. Ini dah nak pelantikan baru ni. Bukan pelantikan, kena mohon ya. Mohon kan? Kena mohon siapa nak mohon? Tak, ya semua tak nak. Ada yang tempat tu memang semua tak nak. Ada yang tempat bergaduh pula. Aku nak sampai 3 orang. Masing-masing lah. Kalau kelas tak ada, wah besok ditanya. Pengusi dan jawatan ditanya, kenapa tak buat kelas? Duit ada. Orang nak ramaikan kelas ni tuan-tuan. Masa lepas PKP ni, saya ni bukan ngajar tuan-tuan. Etok-etoknya bual-bual gitu, saya tak ngajar. Patutnya masa lepas PKP ni memang tak ramai yo. Masa PKP tak boleh mewujud. Ya Allah, ingatkan Imam Bilal je nak dapat surga ke? Aku pun nak masuk surga. Aku tak puas hati betul lah. Cuma 4 orang je sembahyang Jumaat. Ingatkan masjid tu dia punya ke? Tapi bukan orang sini. Ni contoh. Dah lepas PKP boleh pergi masjid. Sama aja orangnya. Tak tambah-tambah. Patutnya lepas PKP dah boleh pergi masjid. Ya Allah, insafnya aku dulu tak boleh pergi. Aku rindu betul nak pergi masjid lah. Aku rindu sangat nak pergi surau lah. Dia dah boleh, yuk pergi yuk. Patutnya gitu. Kok kehadirannya podo? Tapi bukan orang sini. Bukan orang Batu Pahat. Ini orang Kutub Utara yang tak ada orang. Di antaranya cara nak ramaikan orang ni, adakan jamuan. Jamuannya tu janganlah, bukan tak bersyukur tak. Janganlah biskut mayat aja. Tahu biskut mayat? Bawalah kambing golek ke. Saya pernah pergi utara buat lawatan. Macam mana dia nak jawatan kuasa ni dengan AJK, dia nak ramaikan orang. Saya pergi waktu subuh. Ramai betul lah.
Ramai tu Kampung Ponorogo memang ramai betul lah. Bukannya datang wes ngkruk-ngkruk ngono. Ngkruk-ngkruk ya Allah. Yang datang bukan orang tua-tua, orang muda-muda. Nak pergi kilang singgah. Yang kerja kerajaan sanggup bagi pada meja terus pergi pejabat. Dek. Abang nak tanya. Abang bukan orang sini. Macam mana jemaah-jemaah ni banyak pemuda datang masjid ni? Pakai ilmu pelaris ke? Pelaris. Orang niaga kan pakai ilmu pelaris. Kalau masjid boleh pakai pelaris, ramai katnya. Pakai ilmu pelaris. Abang tengok dekat luar tu. Saya pun tengok. Rupa-rupanya ada hadiah cabutan nama bertuah. Hadiahnya motor Waisuku. Masa tu Waisuku. Hadiahnya motor Waisuku. Cabutan nama bertuah. Patutlah orang-orang muda datang. Tapi kesannya tuan-tuan, apabila dah tak ada cabutan bertuah pun, orang muda tu dah seronok pergi masjid. Ada masjid pula, dia buat kain rentang ataupun pakai WhatsApp. Sekarang moden WhatsApp. Kuliah subuh disampaikan oleh Ustaz TV contohnya. Jangan Ustaz CCTV. CCTV saya tak ada orang nak bagi pun. Saya kat YouTube ini, saya pun bukan nak masuk YouTube tak. Tekan Ali Jantan boleh keluar. Ali Jantan tu nama adik Engsem ni lah. Bukan nak promosi tak. Berapa ketul aja yang tengok contohnya. Itu dugaan bagi orang berceramah. Ada dugaannya juga tuan-tuan. Buat promosi. Kuliah subuh disampaikan Ustaz siapa. Jamuan disediakan. Nasi. Kata nasi apa namanya? Nasi apa? Yang ikan tongkol tu. Nasi dagang. Kan lain sikit. Nasi dagang sarapan pagi dia sediakan. Semangat. Ada pula satu masjid, Batu Badah dia yang buat. Dia nak ramaikan macam mana? Jawatan kuasa bagi pandangan. Anak-anak sekolah yang boleh sembahyang subuh berjemaah dikasih duit saku sekolah seorang RM5. Kenapa buat macam tu? Gini tuan pengusi, kata yang bagi cadangan. Tuan pengusi dengar baik-baik. Kenapa saya cadangkan anak sekolah boleh solat subuh bagi RM5? Anak sekolah pagi, sekolah rendah, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tuan pengusi. Takkanlah 7 tahun nak pergi masjid seorang-seorang. Celeng banyak. Celeng tahu celeng? Celeng tahu? Celengan? Tahu juga. Takkan dia nak pergi sendiri. Sudah barang tentu kalau pagi-pagi bapaknya pun ikut hantar anaknya pergi masjid nak sembahyang subuh sebab nak dapat duit saku. Cara tak langsung bapaknya pun datang masjid. Boleh pakai. Buat betul. Alhamdulillah bertambah. Tapi nak cari duit tu kena pandai lah. Itu janganlah tanya saya. Ustaz boleh sponsor. Bolehlah kalau seorang dua orang. Ada lagi satu masjid. Saya rasa belum ada orang buat batu pahat. Saya tanggalkan kasut. Dekat tangga ni ditulis. Tulisannya Jawi. Dia tulis apa? Assalamualaikum. Makluman. Musibah kecil kalau hilang kasut di surau. Tetapi musibah besar kalau kasut tak pernah sampai ke surau. Sekian, terima kasih. Saya mahamkan juga. Apa yang ditulis ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musibah kecil kalau hilang kasut di surau ataupun di masjid. Tetapi musibah besar kalau kasut tak pernah sampai ke masjid. Faham tak tu? Kita hilang kasut. Aduh, kasut aku hilang. Padahal RM2.40 aja kasut dia. Tengok kawan punya kasut kikes. Apa nama? Kikes. Untuk pengeluar dia minta maaf tu, dia tak perasan, minta maaf. Dia rembat kasut orang kikes. Wah, dia lagi teruk sebenarnya tu. Tapi lagi malang musibah besar kalau kasut tak pernah sampai ke masjid atau surau. Saya jawab pula, ya tak juga. Saya pergi surau kaki ayam kok. Boleh jawab juga. Tapi jarang orang kaki ayam. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, orang perempuan pula kena ada 5E. Walaupun ni falsafah Jawa, tapi ada kaitannya dengan apa yang Rasulullah ajar. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asi.
Orang perempuan pertama bakti kena patuh pada suami. Selagi suaminya perintahkan perkara yang benar, kena patuh. Abang, dengan suami biar suara manja tak apa. Dengan suara orang lain biar biasa-biasa. Ini kadang-kadang dengan Pak Naibnya, Pak Naib, nak pergi mana pagi-pagi ni? Alah, nak ambil borang banci. Ya Allah, susah aja pagi-pagi datang rumah. Lembut, ada contoh, jangan marah ya Pak Naib. Ini untuk Pak Naib umum, saya tak sebut Pak Naib mana. Lembut tak? Lembut. Dengar, abang nak ke mana? Nak ke pasar. Balik jangan lambat. Macam mana nak makan, nak minum? Nanti kalau sayurnya lambat, macam mana nak masak? Disentak-sentak. Itu yang lakinya kurus saja. Tapi sini semua gemuk-gemuk, okeylah tu. Pertama, bakti. Patuh pada suami. Nombor 2, orang perempuan bakti, hati-hati, kena waspada, menjaga kehormatan. Lagi-lagi kalau suami tak ada, kerja jauh, jaga maruah. Nombor 3, orang perempuan kena bakti, hati-hati, gemati, kena prihatin pada suami. Saya suami tahu. Saya suami tahu tak? Kasut suami tahu tak saiz berapa? Tahu, alhamdulillah. Abang, saya nak tanya kasut isteri berapa? Saiznya berapa? Boleh jawab? Pakaian dalam saiz berapa? Tak payahlah jawab sendiri. Tahu tak? Kegemaran isteri apa? Tahu tak? Tahu. Kalau tahu, prihatin. Orang perempuan kena gemi. Ini gemi. Orang perempuan kena membantu suami dalam menguruskan rumah tangga. Cuba berdikari. Macam Sayyidatina Fatimah. Kan saya dah cerita dulu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kita kalau ingat tak lupa, kalau lupa tak ingat, samalah saya. Ada 3 tangan sahabat Nabi yang Rasulullah cium. Ada 3 tangan sahabat Nabi yang Rasulullah cium. Pertama, Sa'ad bin Mu'az. Nombor 2, Mu'az bin Jabal. Nombor 3 siapa? Nombor 3, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah. Rasulullah cium tangannya. Kenapa Rasulullah cium tangan Sa'ad bin Mu'az, Mu'az bin Jabal, Sayyidatina Fatimah? Kerana 3 tangan tadi, tangannya kapalan. Kapalan ke kapalan? Kapalan yang kulit mati tu. Kalau kerja kuat. Dulu saya kerja masa nak bertunang, cari duit kan payah. Antarang kerja ngopah-ngopek ibu-ibu. RM1,025. Ya Allah, tangannya sampai ireng-ireng, kapalan kabeh. Arep salaman isin. Tapi nek wong biyen nek golek mantu, golek sing tangane kasar, kapalan, menandakan rajin kerja, betul? Orang dulu. Kawan saya pula tangan jenis lembut, suka dengan anak Pak Imam. Yasin hafal, surah sajadah hafal. Cuma tangan dia lembut, takut tak diterima. Saya bagi pandangan gini, tangan nak kasar macam saya pun dosa jugalah. Masak nasi lembik-lembik, kemudian diremet, kemudian jangan dibasuh. Dah kering, kasar ke tak? Kasar lah. Pergi rumah Pak Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cium tangan. Kangen kasar, terima. Dah kahwin, minta maaf. Pak Imam, Abah, saya sebenarnya tangan saya tak kasar. Dulu masa saya kenal-kenal dengan Abah tu, saya meremet nasi lembik yang ajar Ustaz Kamal. Hilanglah dosanya. Diampunkan oleh Allah. Tu dulu. Rasulullah cium tangan Sa'ad Mu'az, dia kata apa? Wahai Mu'az, tangan kamu tidak akan dijilat. Tangan kamu tidak akan dijilat oleh api neraka. Kerana tangan kamu kasar, kulit kamu kasar, besok boleh menjadi saksi dekat akhirat kelak. Jadi jangan malu tuan-tuan kalau tangan kasar. Tapi jangan tangan kasar kerja curi sawit. Itu tak boleh lah. Maksudnya kerja-kerja yang halal. Besok kulit kita ni pun boleh berkata-kata tuan-tuan. Ya. Jadi orang perempuan ni macam Sayyidatina Fatimah, bantu Sayyidina Ali.
Bang, ada lungan di. Sebab tu orang Jawa kata, orang perempuan kena rengan di sumur, hikmat di dapur, anget di kasur. Faham apa orang? Rengan di sumur. Bang, ada lungan di. Ada lungan nyawet. Aku harap milu. Kau ikut wedok. Arah aku harap nolong abang masak ke abang ki. Untuk ni wis dah ono awak ilmu. Contoh. Aku mungut kelapa gugur jadilah. Okey lah tu. Rengan di sumur. Hikmat di dapur. Maksudnya rajin masak. Di antara nak mengeratkan hubungan ni suami isteri, pandai masak, jaga perut suami. Perut suami bukan disuruh ulas-ulas gitu. Masak kegemaran suami. Nombor 3, orang perempuan kena hangat di kasur. Ini saya ingatkan. Ini bukan saya nak cerita lucah. Walaupun dah tua-tua ibu-ibu, karen pun dah tak ada. Karen tahu tak ada. No power. Ini masuk TV ke apa ni? Tak apalah. Walaupun tak ada power, tidur sama-sama. Tidur sama-sama. Kadang-kadang tuan-tuan, ni cerita betul. Ada satu masa, seorang perempuan, dia nak kaunseling. Saya kerja kat pejabat pendidikan Islam, sebelah pejabat kadi. Dia salah masuk pejabat. Nampak saya mungkin kenal kat masjid kan. Ustaz Kamal. Oh sebut saya pula, kenapa? Saya masuk belajar, dia terus ikut. Saya masuk bilik, dia masuk bilik. Takkan saya nak halau. Saya tutup bilik. Tapi pintu kaca lah. Makcik, how are you today? How are you today pula? Makcik, apa masalah makcik? Ustaz, saya dah jadi isteri yang derhaka, Ustaz. Apa yang saya perlu buat? Suami saya dah meninggal dunia. Hai, makcik, suami meninggal dunia bila? Dah lebih kurang 4 bulan 12 hari. Baik dah habis ihdat. Ihdat 4 bulan 10 hari. Dia 14, 12 hari dah boleh keluar lah. Kenapa makcik? Kenapa makcik kata isteri dah ke? Saya ni Ustaz, sedar anak saya dah berumah tangga semua. Saya sering tidur berasingan dengan suami. Saya suka tidur dekat dapur. Saya suka tidur kat dapur. Suami saya tidur dekat bilik. Saya tujuannya baik. Saya tidur kat dapur bukan apa untuk suami saya juga. Supaya senang nak buat sarap. Ini cerita betul tuan-tuan. Dia tidur kat dapur apa? Senang nak buat sarap. Lagi satu, suami saya kalau nak pergi tandas, saya bukakan pintu. Masalahnya, dia tidur kat dapur tu, suaminya redha ke tak? Jadi, pada satu masa, malam Jumaat, suami kata apa? Makmu, pengiki turun karo aku yo, ojo turun dapur. Saya jawab apa Ustaz? Kui korek retisin ke? Putu-putu ni balik kabeh ke lo? Itu wes tu buat ke biar potong. Putu ni delok kabeh. Ya Allah, cucu tengok patutnya lagi malu kalau tidur kat dapur ni. Ni kenapa tidur kat dapur? Ada suami atau masih hidup? Jangan malu, patutnya dah tua-tua ni makin romantik. Abang, ya Allah, cucu tengok atuk aku ni walaupun dah tua kok romantiknya. Nak bagaimana kok salam ciuman dulu dipeluk. Ambil gelas nak minum, bibinya taruh mana? Oh ya Allah, romantiknya. Besok kalau aku dah tua, aku besok dah berumah tangga, aku nak macam atuk nenek aku lah. Kan gitu. Hadiah kita yang terbaik untuk orang muda ni, hadiah kita untuk orang macam generasi sekarang ni, apa hadiah terbaik untuk anak-anak muda? Apa hadiah bapak kepada anak? Hadiah yang terbaik adalah beri contoh yang terbaik. Macam tuan-tuan buat majlis Maulid Rasul. Generasi yang ada. Contoh terbaik pada generasi yang muda. Biar orang dulu buat Maulid Rasul, takkan aku tak buat. Aku sebagai atuk, nenek, tunjukkan contoh teladan pada cucu. Akhirnya perempuannya tak nak tidur dekat dapur. Suaminya tidur malam Jumaat dekat bilik. Lalu biasanya orang dulu rumahnya ke atas. Kalau bangun jalan, gelegonya gerak, gedok itu kan. Tapi pada pagi itu suaminya tak bangun-bangun. Suaminya tak bangun-bangun. Jam saya kok dah mati. Wah, berapa ni? Sikit lagi ya. 21.57. 21.57. Sikit lagi. Besok anaknya sekolah ya. Kenapa? Saya tak kisah ya.
Rumah dekat, okey lah. Tadi malam dekat Parit Kemang hujan pula. Oh, kejap je. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, suami kau pagi-pagi tak bangun, jadi isterinya ni tengok apa? Nilai ya. Dibuka pintunya kok suaminya masih tidur lagi. Pakmu tangi, wes ada 10 kilo. Wes 5 tolong puluh ki kok orang tangi 5,5 tangi pakmu, kok menengai. Bojone ni pun mebu masuk bilik. Dipegang-pegang, bang, pakmu tangi, kok orang menengai. Pakmu tangi. Rupa-rupanya wes sejuk. Wes ninggal. Agak-agak getun apa orang? Getun apa orang? Getun. Alamat nanti isinya tidur semua. Ini malam Jumat tak. Ini malam Ahad, malam Jumat. Orang lagi ni kalau boleh malam Jumat aja semua. Bukan apa, kelebihan malam Jumat tu banyak. Jangan fikir yang bukan-bukan. Jadi orang perempuan ni kalau boleh berdikari, bantu suami. Bang, gasnya habis. Bang, macam mana nak pasang gas? Bang, peri IC tak sejuk. Bang, anaknya demam. Bang, matikan apa? Matikan gas. Bang, jemuran tu tolong angkat hujan. Bang, lipatkan kain. Semua bang. Saya pun datang komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah kau komat kenapa? Habis awak bang, saya komat lah. Dan akhir sekali, orang perempuan kena ules asih. Kasih sayang. Jadi saya harap tuan-tuan, tanda akhlak, tanda perangai ahli surga, tanda watak surga pertama, mukanya muka yang manis, senyum. Jumpa sahabat, jumpa kawan, jumpa ahli jemaah. Kalau jadi ketua dengan anak buah, senyum. Assalamualaikum. Bukan modal pun, apa khabar? Jangan lalu tabung pun senyum. Senyum aja memanjang, tak masuk juga senyum. Senyum kan sedekah, dah masuk tabung lah tu. Janganlah gitu. Nombor 2, mulut yang baik. Nombor 2, tanda watak ahli surga, mulut yang baik. Jadi sebelum kita bercakap, fikir dulu apa yang kita kata. Adakah menyakitkan hati ataupun tidak? Rasulullah tuan-tuan, akhlaknya sungguh luar biasa. Satu contoh, Rasulullah tak pernah mencela makanan. Dalam hadis Nabi SAW, rawahu Muslim, rawahu Bukhari 5409, Rasulullah daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu innastahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau saya memang selalu mencela makanan, dapat free pun kadang-kadang cela, dan dapat makan percuma. Contoh, tapi saya makan tadi sedap, dah makan percuma, sego ni kok asin. Sego ni kok asin. Bengi-bengi kok tahle kok sego lemak. Iki nek arep marit yo patut isu-isu sego lemak wong sok bengi-bengi sok kambing ngono. Cela tak tu? Tuannya dengar tuan-tuan. Saya pernah tuan geremnya. Aku sing krungu ki, utu tuane pun menengken juga tuan-tuan. Bengi-bengi kok sego lemak. Ya Allah, tuannya dengar. Baik tuannya tu orang tak kisah, ngelodok juga. Aku mau arek sok kambing, tapi kambingnya lepas. Tapi tak tahulah hati dia tuan-tuan. Rasulullah sekali pun tak pernah mencela makanan. Lagi kalau bayar dekat kedai, semangkuk nasi goreng, semangkuk pula, sepinggan nasi goreng kampung, telur mata. Sekali delok kok, sekarung sego ni kok dicitak. Kan? Dicitak, lokek. Bila si kok ndase ae masin. Wong yang free pun maki, lagi yang bayar. Tapi Rasulullah tak pernah maki. Kalau Rasulullah suka, dia makan. Kalau tak suka, dia diam. Boleh ibu-ibu? Boleh bapaknya? Coba berazam, jangan maki.
Tanda makanan berkat, kata Rasulullah, pertama, makanan itu makan dimulakan dengan menyebut nama Allah. Nombor 2, makanan itu yang halal lagi baik. Nombor 3, makanan itu dimakan oleh orang ramai. Kalau kita sediakan makanan, orang makan sampai habis, ya Allah, besar pahalanya. Nombor 4, apabila lepas makan, kita bersyukur memuji Allah. Alhamdulillah. Dan satu sunnah tuan-tuan, kalau boleh jangan tinggalkan. Yang semakin lama semakin kita tinggalkan. Saya sendirilah tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, di samping kita solat malam berjemaah, solat fardu ni tuan-tuan, solatlah berjemaah, terutama yang lelaki. Solat solat berjemaah ni, solat fardu 5 waktu, solatlah di masjid ataupun di surau. Bagi orang lelaki dituntut tuan-tuan di masjid ataupun di surau. Solat sunat banyakkan dekat rumah. Kalau tuan-tuan nak sembahyang sunat, nak sembahyang berjemaah dengan isteri, ambil sembahyang sunat. Yang sembahyang fardu, berjemaahlah di masjid ataupun di surau. Ustaz, saya bukan tak nak sembahyang dekat surau. Tapi bukan orang sini ya. Ini orang Kutub Utara yang tak ada orang. Saya dekat rumah ada bilik khusus untuk solat. Bilik saya 20 kali 20. Aircon 4 horsepower. 4 horsepower tuan-tuan. Surau pun 2 horsepower. Dia 4 horsepower, 20 darat 20. Saya ada 2 orang isteri ustaz. Isteri lama pula. Isteri 1, isteri nombor 2. Anak saya semua dah rumah masing-masing. Kalau dekat surau ustaz, aircon tak kuat. Bukan surau sini bukan. Dekat surau kadang-kadang ada budak lari sana sini nangis. Kepala pening ustaz, tak usuk. Tapi saya solat dekat rumah berjemaah dengan isteri, husuk betul. Ini sembahyang fardu. Walaupun dekat rumah husuk macam mana pun, orang lelaki solat fardu dituntut di masjid ataupun surau. Walaupun solat berjemaah dekat rumah dapat 27, dekat surau pun dapat 27, tapi tak sama kata alim ulama. Kalau dekat rumah ibaratnya 27 ringgit Malaysia. Tapi kalau dekat surau 27 pound sterling. Pound sterling tu macam London lah punya. Kenapa suruh sembahyang dekat masjid dan surau? Di antaranya supaya kita semua bapa-bapa campur dengan masyarakat, supaya dapat mengukuhkan ukhuwah Islam. Betul? Cuba kalau tiap-tiap hari kita sembahyang fardu 5 waktu, tiba-tiba 2 hari tak ada, kita golek ya apa ora? Kang kaji kamal ke kon di kok ora ono yo wis rong dino. Golek ya apa ora? Apa rapi meneh ning kampung siji ne? Apa loro, betul? Tapi kalau dia tak pernah datang, datangnya setahun 2 kali je. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha contoh. Macam mana kita nak tahu? Lepas tu kita sembahyang berjemaah. Pak Imam kata luruskan saf. Betul? Bau bertemu bau, tumit pastikan lurus. Kan dapat mendidik kita supaya kita mengukuhkan ukhuwah Islam. Jadi ibu-ibu kena bantu suami. Sebab itu ada 4 perkara yang diberi pada kaum ibu, tak diberi pada orang lelaki. Pertama, ibu-ibu boleh pakai emas. Lelaki tak boleh pakai emas, haram. Walaupun ala siapa pun tak boleh. Nombor 2, ibu-ibu boleh pakai sutera, laki-laki haram pakai sutera. Nombor 3, minta maaf ibu-ibu. Ibu-ibu boleh berkongsi dengan perempuan lain tak lebih daripada 4 untuk jaga suami. Faham ya? Atau kalau suami mampu, tak mampu jangan. Yang keempat, ibu-ibu kalau mendorong suami untuk melakukan amal soleh, contohnya suami tak berapa rajin nak solat berjemaah, ibu pujuk dia. Abang, pergilah solat berjemaah. Kita ni bukan muda lagi, dah tua bang. Abang cantik sangat, handsome sangat. Kalau abang solat berjemaah, lagi handsome sangat. Tak pergi juga. Pujuk lagi, bang, ini tualanya, ini baju Melayunya, atau jubahnya ni, kain serbannya. Pergi bang, sembahyang maghrib, nanti ada kelas ilmu sampai isyak, pergilah bang. Tak pergi juga. Cari jalan. Abang, kita mandi sama-sama jom. Tak pergi juga. Contoh, cari jalan lagi.
abang pandang kita. Nah, pujuk lagi. Abang kalau pergi maghrib berjemaah, kemudian duduk dalam majlis ilmu, kemudian sembahyang isyak baru balik, abang balik kita bagi upah. Wah, upah. Oh, dia terus pergi contohnya. Dengan upah dia terus pergi, tuan-tuan. Dia pergi sembahyang maghrib, duduk majlis ilmu, sembahyang baru isyak berjemaah, ibu-ibu dekat rumah sembahyang seorang. Dapat pahala macam mana pahala suami tadi solat berjemaah. Untung ke tak? Dia balik aja, yang dia duduk atas katil, nagih. Mana upahnya? Upahnya atas meja kopi gebres dengan kuih cengkudu. Jangan bikin macam-macam. Suaminya pergi dapat pahala, itu untungnya orang perempuan. Jadi hadirin hadirat penutuplah. Sayang pada Rasulullah, saya duduk majlis ilmu, amalkan sunnah Rasulullah, contohi akhlak Rasulullah, banyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya duduk dengan atuk saya tahun 91, Parit Gantung. Saya ingat arwah atuk dan nenek saya, dia ingatkan saya sikit-sikit selawat. Nak pergi mana cu? Nak pergi mancing. Ojo lali kon teka sungai, bocor selawat sing okeh-okeh. Ada longan di cu, ada mikat burung ayam hutan ning kebun. Engko nek belasaan ning kebun wong, bocor selawat sing okeh-okeh. Kemudian dipegang kepala. Cucu ni demam ni. Iya makwa, saya panggil arwah tu makwa, pakwa dan makwa. Masa tu nak pergi hospital jauh. Arwah tok saya basikal aja ada, basikal jagoan tu yang ada balaknya tu. Takkan nak pergi garam naik basikal. Dia ambil air jumpa Tuan Imam, arwahnya Haji Marsum. Kalau tak atuk saya, arwahnya atuk buang. Dia pun baca doa tiup. Nenek saya bawa balik. Ni cu, air doa ni minum. Saya pun nak minum. Ojo ngambil disik. Suruh baca selawat 7 kali. Saya pun tak tahu masa tu. Selawat. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Dia cakap selawat. Apa selawat tu? Sallallahu ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga nak pergi mana tu? Nak pergi periksa. Nanti kalau masuk dewan, baca selawat banyak-banyak. Nak pergi mana tu? Nak pergi temu duga. Nanti kalau nak temu duga, baca selawat banyak-banyak. Betul tak orang dulu? Kenapa orang dulu sikit-sikit selawat? Masa tu saya tak terfikir. Dah tua-tua ni baru buka kitab, baru belajar. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tuan-tuan. Rasulullah telah bersabda apa, tuan-tuan? Iaitu man shalla alayya fi yaumin mi'atin maratin qadallahu lahu mi'atan hajatan sab'ina minha fil akhirah wa salasina minha fid dunya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berselawat ke atasku satu hari satu malam 100 kali. 100 kali banyak ke tak? Tak banyak. Dia tak cakap selawat panjang ke selawat pendek, cakap selawat aja. Kalau nak cepat baca selawat pendek aja. Jangan selawat, itu bukan. Bacalah selawat Jibril contohnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak lama 100 kali itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan kabulkan 100 hajatnya. Ya, 70 Allah Ta'ala kabulkan di akhirat, 30 Allah Ta'ala kabulkan di dunia. Sebab itu orang dulu sikit-sikit selawat. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat, selain kita berusaha berdoa, banyakkan baca selawat. InsyaAllah apa yang kita pinta akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi salasatun. Rasulullah takkan pandang 3 golongan ini kalau dia mati tak bertaubat. Rasulullah tak pandang 3 golongan ini kalau dia mati tak bertaubat sebelum mati. Kalau Rasulullah tak sudi nak pandang, bagaimana nak mendapat syafaat Nabi? Betul? Pertama yang Allah tak pandang, iaitu aqul walidaini.
orang yang derhaka pada ibu bapa. Macam mana ustaz? Mak bapak saya dah tak ada ustaz. Masa dia hidup saya banyak menyakiti hati mak dan ayah saya. Time saya sadar mak ayah saya dah tak ada ustaz. Apa yang perlu saya buat? Kalau mak ayah kita tak ada, ringkas. Pertama, kita berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, solehah. Ibu-ibu pergi majlis ilmu, bapak-bapak pergi majlis ilmu, solat berjemaah, baca Quran contohnya. Itu ciri-ciri anak soleh. Mak bapak kita dalam kubur suka. Nombor 2, jangan lupa doakan mak ayah kita. Sebab tu kata guru saya, kalau kita sayang dengan Allah, banyakkan zikir la ilaha illallah. Kalau kita sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat. Kalau sayang pada ibu bapa, banyakkan baca apa? Doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Kalau tuan-tuan sayang dengan diri kita, baca apa banyak-banyak? Baca istighfar. Jadi kalau mak ayah kita dah tak ada, doakan mereka. Setidak-tidaknya lepas sembahyang jangan lupa tinggalkan. Dan kalau boleh satu amalan sebelum masuk waktu subuh, waktu sahur 30 minit sebelum masuk waktu subuh, waktu terbaik kita istighfar. Waktu terbaik. Amal ibadah yang paling dituntut pada waktu sahur itu istighfar. Kita jangan lupa istighfar untuk kedua ibu bapa kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Sambung lagi bagus. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mak bapak kita dalam kubur suka. Nombor 3, hadiah perkara yang kita perlu buat untuk menggembirakan mak bapak kita dalam kubur. Nombor 3, sambung saudara mara, kawan-kawan arwah mak bapak kita. Sebab tu kita masih hidup ni, yang cakap pun sama. Anak-anak kita kalau berhari raya, jom pergi rumah pakcik, tak nak lah. Dia sedap main gepeng dekat bilik. Alah, boleh video call. Ya, boleh video. Kalau tak adanya dia nak video, pada makwa dia adalah. Kita masih hidup ni, kenalkan saudara mara, kawan-kawan. Kalau jumpa pasar, nak, ini kawan ayah dulu. Dulu kalau tak, ni bapak kau. Tapi tak ada jodoh. Contoh, ini kawan ayah. Kita meninggal, dia hubungkan kawan arwah mak bapak kita suka. Nombor 4, kita jangan lupa buat amal jariah, amal kebaikan, titipkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. Contohnya dekat surau ni ada tabung. Sembahyang subuh masukkan RM10. Niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. Tengok dekat surau ni contohnya amplifiernya tak berapa baik. Dia wakafkan amplifier. Niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak. Oh, pahalanya sungguh besar. Bukan setakat mak bapak je dapat pahala, anak yang niatkan tu pun dapat pahala. Dan yang akhir sekali nombor 5, nak buat baik pada mak ayah yang dah tak ada ni, rajin-rajinlah ziarahi kuburnya. Ya. Yang pertama, ibu-ibu, Rasulullah tak sudi pandang orang yang derhaka pada ibu bapa. Yang kedua, Allah Ta'ala tak pandang watariku sunnati, orang yang menolak sunnah Nabi. Kalau tak amalkan sunnah Nabi tu cuma tak dapat pahala, tapi jangan menghina sunnah Nabi. Abang ni boleh janggut macam kambing. Jangan. Tu menghina. Tak tahu biar diam. Tanya orang yang tak tahu. Nombor 3, siapa besok yang Rasulullah tak pandang dalam masa hidupnya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak mahu berselawat. Jadi banyakkanlah selawat dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat. Sebab itu dalam Berzanzi ayat pertama apa dia? Al-jannatu wa na'imuha sa'nu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Saya jadi seru Yomoni. Tak lagu apa tak tahu. Tapi ngaji Berzanzi ni sekarang makin banyak yang tak tahulah. Ayo sidik ramai lagi yang tahu. Ini Kutub Utara. Kadang-kadang kalau ada akikah tu, tolak lagi-lagi wabakdu.
Oh, semua takut kena baca wa ba'du tuan-tuan. Panjang kan? Tolak. Sepatutnya kita kena hidupkan berjanji ni. Kalau boleh baca serta maknanya supaya kita faham. Al-jannatu wa na'imuha, apa dia kata? Surga dan segala nikmatnya. Surga dan segala nikmatnya adalah kebahagiaan untuk siapa? Untuk orang yang berselawat ke atas Nabi, dan orang yang mengucapkan salam sejahtera, dan orang yang mengucapkan salam keberkatan atasnya. Ujungnya je panjang kan? Surga dan segala nikmatnya adalah kebahagiaan orang yang banyak berselawat. Ya, jadi saya rasa setakat itu sajalah pada malam ini. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan. Saya ni kalau cakap memang kasar-kasar belaka. Sebab saya memang orang kasar, bukan orang halus ya. Minta maaf banyak-banyak, jalur ngapura saya ngokeh-okeh. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ya, majlis yang kita adakan pada malam ini mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hubungan kita bertambah kukuh, ukhuwah kita dalam masyarakat. Dan raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.